Hello, Assalamualaikum. Rindu Mami tak? Okey, so petang ni Mami nak share jawapan kuis 2. Okey, right. So, kalau you all ada di rumah ataupun di bilik, boleh semak kertas kuis 2 you all. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okay, figure 1 show a biochemical pathway of anaerobic respiration. Okay, tengok gambar rajah tu betul-betul. Right, dan soalan pertama, name the molecule B. Right, so mana molecule B tu kat sini kan? Okay, ni molecule B kita. And then B tu adalah alpha ketoglutarid. And molecule C tu kat sini. Okay, so molecule C tu adalah succinate. Okay, so alpha ketoglutarid 1 markah, succinate 1 markah. Okay, tengok soalan yang kedua. Okay, dia tanya state the precise location for the process in figure 1. So, kita tahu figure 1 tu Krebs cycle. So, Krebs cycle memang tak ada tempat lain lah. Okay, dekat matrix of mitochondria. Right. Okay, so seterusnya. Okay, kita tengok seterusnya. Okay, tengok soalan ketiga. Name the process which occur at step 4. Okay, tengok gambar rajah. Okay, tengok step 4. Okay, step 4 tu adalah proses ataupun mekanisme yang melibatkan pertukaran B kepada succinyl CoA. Right. Okay, B kepada succinyl CoA tu maknanya succinate kepada succinyl CoA tu sebenarnya melibatkan proses oksidatif decarboxylation. 1 markah kat situ. Okey, tengok soalan yang keempat. Soalan yang keempat dia tanya explain briefly what happened in step 3. Tengok balik gambar rajah. Tengok step 3. Jumpa tak step 3? Okey, so step 3 tu adalah pertukaran isocitrate menjadi alpha ketoglutarid. Okay, so di situ adalah proses oksidatif decarboxylation juga kan. Tapi di sini dia minta kita explain briefly. Maknanya korang kena detail lah sedikit. Kalau tengok pemberatan markah pun 2 markah kat situ kan. Alright. So yang pertama, untuk markah yang pertama, korang kena maklum tentang oxidizing of the isocitrate means isocitrate oxidize. And then the hydrogen ion daripada isocitrate tu is given to NAD+ menyebabkan NAD+ reduce menjadi NADH 1 markah. Right. Then seterusnya remaining compound, right, we remove the carbon dioxide melalui proses decarboxylation tu untuk membentuk alpha ketoglutarid. Alright. Okey, tengok soalan yang ke-5 dan ke-6 dan ke-7 tu. Okey, tengok soalan yang ke-5. Identify the step that produce ATP in the Krebs cycle. Name the type of ATP production there. Okay, so kalau you all tengok dekat step 5, tengok balik gambar rajah. Okay, jumpa tak step 5? Alright. Okay, ni step 5 ni ha. Okay. So dalam step 5 tu kita nampak ada pembentukan ATP sebenarnya. So pembentukan ATP di dalam Krebs cycle ni adalah melibatkan substrate level phosphorylation. So sebab tu penghasilan ATP tu berlaku dekat step 5. Okay, proses yang terlibat adalah substrate level phosphorylation. Step 5 1 markah, substrate level phosphorylation 1 markah. Okay. Soalan seterusnya, give the function of both P and Q produced in the process in figure 1. Okay, kita tengok balik gambar rajah. Okay, ada 3 P kan, ada 1 Q. Right. So kena identify dulu P tu apa, Q tu apa sebenarnya. Okay, P tu sebenarnya NADH, Q tu adalah FADH. So then korang pun dah tahu kan, NADH, FADH tu adalah
reduce coenzyme. So dalam keadaan reduce ni, function dia adalah sebagai reducing agent. Right. Okay, and soalan yang seterusnya, what happened to the molecule P? What happened to the NADH when it reached to specific carrier in the electron transport chain? So maksudnya bila NADH kita tu yang terhasil daripada glycolysis, yang terhasil daripada link reaction dan juga Krebs cycle, enter the reach the inner membrane of mitochondria untuk mengalami oxidative phosphorylation. So sebenarnya bila NADH berada dekat inner membranes, right, dia akan mengalami oxidation. So NADH kita akan oxidize membentuk NAD+, right, satu markah. Okey, itu soalan 1A. Kita tengok soalan seterusnya, 1B. Tempe is a traditional Indonesian soy product. Suka makan tempe tak? Saya suka. Tempe belada. Sedap. That is made from fermented soybean. Briefly explain the process of fermentation in the production of tempe. Kalau tengok tu, jawapan dia kena panjang tau sebab 4 markah. Alright, so macam mana kita nak dapat 4 markah yang penuh tu? Satu, you all kena maklumkan bahawa pyruvate will undergo decarboxylation to form acetaldehyde. Satu markah. Lepas tu carbon dioxide will be released. Markah yang kedua. And then markah yang ketiga, acetaldehyde will reduce into ethanol by the NADH. Markah yang ketiga. Dan markah yang keempat, korang kena maklum sikit lah bahawa NADH oxidize kepada NAD+. So 1, 2, 3, 4 markah. Right. C. Soalan C ni dia panjang. Ini adalah short essay sebenarnya. 6 markah short essay ni. Dia minta kita distinguish the process. 1, location. 2, dan produk. Form in fermentation dan juga aerobic respiration. Maksudnya kita kena bandingkan 3 perkara di antara fermentation dengan aerobic respiration. 1, bandingkan dari segi proses, maknanya fermentation dia macam mana, aerobic respiration dia macam mana. Lepas tu kena bandingkan dari segi location, fermentation ni di mana, respiration dia di mana, dan produk yang terhasil daripada fermentation dan juga aerobic respiration. Itu yang ada 6 markah tu. 2 untuk proses, 2 untuk location, dan 2 untuk produk. Alright, so untuk proses tu kita tengok fermentation. Alright, dia adalah proses oxidation of glucose is incompletely which only involve glycolysis. Yang penting kat situ, dia melibatkan glycolysis sahajalah. Tetapi untuk aerobic respiration, kalau you all nampak kat situ, dia melibatkan glycolysis, Krebs cycle dan oxidative phosphorylation with the presence of oxygen. Yang penting, alright, untuk fermentation tu you all kena tulis involve glycolysis with the absence of oxygen, kena betul. Dan untuk aerobic respiration, involve glycolysis, Krebs cycle dengan oxidative phosphorylation with the presence of oxygen. Markah yang kedua. So betul dua-dua tu baru dapat 2 markah. Right. Untuk location, kalau fermentation, kita tahu dia berlaku hanya di dalam cytoplasm, tetapi aerobic respiration, glycolysis dalam cytoplasm kan, and the rest berlaku di dalam mitochondria. So 2 markah. And produk pun kita boleh bandingkan. Contoh, kalau fermentation kita akan hasilkan carbon dioxide, ATP dan juga ethanol ataupun lactic acid lah. Kalau dalam animal cell. Tetapi produk daripada aerobic respiration is carbon dioxide, ATP and water. Right. So 2 markah untuk produk. Boleh.
Okay, so itu untuk soalan yang pertama. Nanti saya akan share lagi, okay, jawapan untuk soalan yang kedua. Okay, bye.